Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling mengejutkan sekali untuk netizen Malaysia. PKR Kelantan minta kerajaan PAS jelaskan konsep bercampur lelaki wanita, dipetik daripada Malaysia kini. Wanita PKR Kelantan meminta kerajaan negeri memberi penjelasan mengenai penganjuran konsep kemuncak program Karnival Jam Heboh di Kota Bahru malam tadi yang bercampur lelaki dan wanita. Ketuanya Nur Azmiza Mamat berkata, berdasarkan gambar dan rakaman video jelas menunjukkan penganjuran konsep anjuran media prima itu tidak mematuhi enakmen kawalan hiburan 1998. Berdasarkan kumpulan foto dan video yang tular berkenaan suasana di malam penganjuran konsep, jelas terpapar percampuran tempat duduk antara lelaki dan perempuan sehingga menimbulkan persoalan tentang penguatkuasaan enakmen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan 1998 yang melanggar garis panduan yang ditetapkan kerajaan negeri. Dalam foto dan video, selain garis panduan pengasingan penonton lelaki dan perempuan yang tidak dipatuhi, wanita PKR Kelantan turut prihatin tentang penata cahayaan kawasan penonton yang malap yang boleh mempengaruhi keberangkalian untuk berlakunya perkara yang tidak diingini, katanya dalam kenyataan media hari ini. Nur Azmiza berkata, keadaan itu bercanggah dengan jaminan anggota Exco Kelantan, Muhammad Asri Mat Daud sehari sebelum acara berlangsung yang mengatakan, karnival itu akan mematuhi enakmen kawalan hiburan 1998 dan dasar membangun bersama Islam MBI. Malah katanya, Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Fadli Hassan juga menyatakan KJH akan melakukan pengasingan jantina. Jelas kenyataan ini adalah kontradik dengan apa yang berlaku semasa konsep berkenaan pengasingan penonton. Sehubungan itu, kami memohon kerajaan negeri memberi penjelasan tentang penguatkuasaan enakmen berikut semasa konsep berlangsung, katanya. Ini bukan kali pertama kerajaan negeri pimpinan PAS menerima kritikan berhubung acara hiburan yang dianjurkan di negeri-negeri pimpinan Parti Islam itu. Pada Oktober tahun lalu, penganjuran konsep Rio Sokmo di Kelantan menerima kecaman kerana dikatakan tidak patuh syariah dengan sebagian penonton dilihat menari mengikut rentak lagu. Selepas itu tular pula video sebuah konsep tidak jauh dari Masjid Zahir di Kedah kerana memaparkan aksi penonton melompat dan menari ketika menyaksikan persembahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, menurut sumber yang kita terima daripada Malaysia kini, menulis Syed Saddiq akan meninggalkan bangku kerajaan. Ini semua gara-gara menurut Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ketidakpuasan hatinya berkaitan dengan keputusan mahkamah membebaskan tanpa membebaskan Zahid Hamidi dalam perbicaraan kes membabitkan Yayasan Akal Budi. Namun demikian, menjadi persoalan juga daripada seorang pemimpin atau seorang pengikut Pakatan Harapan. Beliau mengatakan bahawa beliau bertanya, kalau benar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak lagi bersama, tidak lagi bersetuju dengan kerajaan, beranikah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meletak jawatan sebagai ahli parlimen dan bertanding semula atas tiket muda dan bertanding melawan Pakatan Harapan. Ini kerana menurut beliau, kemenangan dan juga kerusi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dia peroleh sekarang ini adalah atas ihsan daripada DAP atau Pakatan Harapan. Oleh sebab itu, dia mencabar kalau betul Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berani, beliau patut meninggalkan Pakatan Harapan dan juga membuka semula pilihan raya. Kerana sebenarnya kerusi tersebut banyak dipengaruhi kemenangannya kerana bantuan daripada Pakatan Harapan, DAP dan PKR. Tetapi keputusan yang menurut sumber ini, Syed Saddiq akan meninggalkan kerajaan
mungkin memberikan tamparan yang amat hebat kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Mungkin inilah karier politik terakhir bagi Syed Saddiq, dan mungkin ini akan menjadi kekalahan pertama kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kalau pilihan raya diadakan pada bila-bila masa. Kerana sekiranya parti muda berjalan atau bergerak secara solo, kita sudah dapat melihat begitu banyak bukti bahawa pergerakan secara solo akan membawa kepada musibah yang besar. Lihat saja pada Parti Pejuang yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Mahathir pun yang menjadi legenda negarawan negara Malaysia pun boleh kalah teruk, tak dapat deposit masa pilihan raya. Ini kan pula Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang masih lagi boleh kata hingusan dalam bidang politik. Bolehkah beliau memenangi apa-apa kerusi selepas ini dengan bantuan daripada peribadi mereka sendiri? Ataukah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebenarnya sedang merancang untuk bersama dengan parti Gabungan Perikatan Nasional? Atau adakah Syed Saddiq tiba-tiba pula membubarkan MUDA dan menyertai pula Parti Bersatu? Itu menjadi persoalan rapat oleh netizen pada hari ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijangka menarik balik sokongan terhadap kerajaan di Dewan Rakyat. Sumber yang rapat dengan Presiden Muda itu berkata pengumuman rasmi dijangka dibuat lewat hari ini menjelang sidang Dewan Rakyat esok untuk semakan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Syed Saddiq telah menghantar surat kepada pejabat Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul pada tengah hari ini memaklumkan tindakannya untuk menjadi sebahagian daripada bangku pembangkang, kata beliau. Tetapi Muda tidak akan menyertai Perikatan Nasional PN. YB Syed Saddiq akan menjadi kuasa ketiga. Muda kekal menyokong agenda kerajaan apabila mengundi di Dewan Rakyat mengenai reformasi perlembagaan dan institusi, kata sumber itu. Sidang khas Dewan Rakyat esok akan menyaksikan ahli parlimen Pulai yang baru dipilih Suhaizan Kayat daripada Pakatan Harapan menyertai bangku kerajaan dan memulihkan majoriti 2/3 gabungan itu. Bagaimanapun, penarikan balik sokongan Syed Saddiq akan menyebabkan kerajaan kekurangan satu kerusi daripada jumlah minimum yang diperlukan untuk meluluskan beberapa pembaharuan termasuk hak kewarganegaraan bagi wanita yang berkahwin dengan bukan warga negara Malaysia di luar negara dan memisahkan jawatan peguam negara dan pendakwa raya. Sumber kedua daripada Muda turut mengesahkan keputusan Syed Saddiq dan menjangkakan pengumumannya petang ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini satu lagi pendedahan yang pastinya mendukacitakan buat Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional dan Hadi Awang. Ini apabila gelombang hijau yang disangkakan akan merebak ke seluruh Malaysia, yang disangkakan akan merebak di Johor dan merobekkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, akhirnya tidak ke mana. Hancur hanya di tengah jalan semata-mata. Kerana Johor adalah kalis politik adu domba. Dipetik daripada Harapan Daily, gelombang hijau gagal, Johor kalis politik adu domba. Kemenangan perpaduan dalam pilihan raya PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram sekaligus menjadikan cita-cita Perikatan Nasional PN untuk menembusi Johor terbukti tidak berjaya sama sekali. Pengarah Komunikasi Wanita PKR Pusat, Nuraini Nordin berkata, bangsa Johor yang terkenal dengan semangat muafakat cenderung sepakat menolak politik adu domba, ekstremisme dan asik menyalahkan kerajaan yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional. Meskipun mereka bertungkus lumus untuk mencipta sejarah di Johor melalui dua PRK ini, malah semua pemimpin besarnya juga turun berkempen. Cubaan mereka akhirnya menemui kegagalan.
Kegagalan Perikatan Nasional bukan saja bererti suatu kejayaan buat Pakatan Harapan, tetapi ia juga memperlihatkan Johor adalah negeri yang kalis untuk mereka cuba tembusi, katanya menerusi satu kenyataan. Malam tadi, Pakatan Harapan diumum mengekalkan penguasaan di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram dalam PRK berkembar ketika peratusan keluar mengundi adalah agak rendah. Suhaizat Kayat yang juga bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor meraih kemenangan di Parlimen Pulai dengan majoriti yang amat besar, iaitu sebanyak 18,641 undi. Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Johor itu berjaya menewaskan Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional dan Samsudin Muhammad Fauzi daripada Bebas. Di Simpang Jeram pula, Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri, Nazri Abdul Aziz yang mewakili Pakatan Harapan, menang dengan majoriti 3,514 undi, mengalahkan calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas S. Jegannathan. Mengulas lanjut, Nuraini yang juga pemangku Ketua Penerangan Wanita PKR Pusat berkata, kemenangan PH dalam kedua-dua PRK itu tidak lain adalah hasil kerja keras jentera PH dan Barisan Nasional BN berkempen hampir 2 minggu selama ini demi untuk meyakinkan rakyat memilih wakil kerajaan perpaduan. Selain rakyat akhirnya menerima dengan baik kewujudan kerajaan perpaduan, kemenangan ini juga menunjukkan perpaduan jentera PH dan BN semakin menemui rentak dalam mencipta kejayaan. Sudah pasti kemenangan ini diberikan kerana rakyat akhirnya dapat melihat kerjasama PH dan BN inilah yang berupaya mencetuskan kestabilan dan memberi harapan kepada masa depan negara dengan amalan politik sederhana yang diamalkan kepada semua, kata Nuraini lagi. Tanpa fitnah dan adu domba, ini 3 TikTokers patut anak muda contohi. 3 speaker bukan agamawan pilihan saya di TikTok, iaitu pertama Zainal Rashid Ahmad, kedua Ahmad Faizal dan ketiga Nazri Hamdan. Kalau di Facebook saya suka baca Izzuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, satu lagi pendedahan selepas beberapa jam Perikatan Nasional kalah teruk di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram yang tak pernah diberitahu orang tapi akhirnya anda ketahui. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk kemenangan Pakatan Harapan di Simpang Jeram dan Pulai semalam. Adakah ini satu petunjuk bahawa Muhyiddin Yassin ditolak di Johor dan tidak relevan lagi sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Kerana untuk pengetahuan anda semua, Parlimen Pulai dan Simpang Jeram ialah kerusi yang mana ianya berhampiran dengan kubu kuat Muhyiddin Yassin, iaitu di Pagoh. Jadi ada pertanyaan daripada netizen, sejauh mana Muhyiddin boleh mengekalkan kerusi di Pagoh selepas beliau kalah sendiri di tempat beliau. Ada juga yang mengatakan bahawa lebih baik jawatan Perikatan Nasional, pengerusi Perikatan Nasional itu diberi sahaja kepada pemimpin daripada PAS, kerana menurut mereka PAS lah yang berikan kemenangan kepada Perikatan Nasional dan bukannya Parti Bersatu. Hari ini, Khalid Nordin, seorang pemimpin daripada Barisan Nasional, memberitahu bahawa teknik Perikatan Nasional ketika PRN tidak menjadi di Johor. Kaedah, cara, mungkin strategi yang dibuat oleh Perikatan Nasional dalam PRN di 6 buah negeri baru-baru ini tidak menjadi di Johor. Pemimpin UMNO Johor tiba di pusat perkumpulan PH bagi meraihkan kemenangan dalam PRK Simpang Jeram dan Pulai. Barisan itu diketuai pengerusi UMNO Johor Muhammad Khalid Nordin dan turut disertai Setiausaha Agung Ahmad Maslan dan juga Ketua Wanita Nuraini Ahmad dan Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlini Amrus. Saudara-saudara sekalian, Khalid dalam ucapannya berkata, apa yang menjadi kebimbangan UMNO adalah
Keputusan PRN 6 negeri yang didominasi PN akan mempengaruhi PRK ini. Namun, keputusan hari ini memberi mesej yang jelas bahawa Johor tidak termakan dengan sentimen kaum dan agama dan fitnah yang dimainkan di PRN 6 negeri, katanya kepada kira-kira 300 penyokong yang ada di sana. Sementara itu, Noraini mengalu-alukan kawan baru UMNO di Parlimen. Kami, wanita UMNO, sedia berkhidmat untuk bantu Barisan Nasional dan PH, kata ahli Parlimen Parit Sulong itu. Ahmad pula sempat menghiburkan kalangan yang hadir dengan beberapa rangkap pantun. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu mengakui dia juga akan bimbang ekoran keputusan dalam PRN lalu. Selangor yang kita pegang lebih 3 penggal, tiba-tiba Perikatan Nasional menang 22 kerusi. Ia buat kita bimbang bagaimana tangani PRK di Johor ini, katanya lagi. Dia menyuarakan penghargaan kepada UMNO kerana banyak membantu Amanah dan PH dalam mengekalkan kemenangan di Pulai dan Simpang Jeram. Saya lihat UMNO Johor bersungguh-sungguh dan ia beri saya keyakinan, kata beliau lagi. Ini kemenangan besar buat kita berjaya tangani gelombang pelampau dan UMNO banyak bantu kita dalam usaha ini, kata Ahmad Maslan lagi. Mohamed Khalil Nordin berkata, Amanah akan memberikan sokongan kepada Barisan Nasional bagi mengekalkan kerusi Dun Pelanggai dalam PRK akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, iaitu teknik Perikatan Nasional ketika PRN tidak menjadi di Johor. Kerana menurut Khalil Nordin, mesej jelas kepada yang Johor tidak terbakar dengan sentimen kaum dan agama dan fitnah yang dimainkan di PRN 6 negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan penjelasan terkini ini, saya pasti ini adalah kemenangan besar buat Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun, penjelasan ini pastinya dapat menyelamatkan maruah dan juga kekuatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ramai yang mempertikaikan pembebasan Zahid Hamidi di mahkamah. Ada juga yang cuba untuk memalukan Anwar Ibrahim dengan mengatakan kononnya Anwar Ibrahim campur tangan, tetapi telah banyak kali dinafikan bukan saja oleh Anwar Ibrahim, tetapi termasuklah pihak-pihak yang berwajib menafikan penglibatan Anwar Ibrahim. Dan benarlah, keputusan itu tidak ada kena-mengena sama sekali dengan Anwar Ibrahim kerana wujudnya pengasingan kuasa dalam undang-undang dan pentadbiran Malaysia. Hari ini disahkan sekali lagi. Inilah kemenangan terutama bagi Anwar Ibrahim. Kes Mahkamah Zahid Hamidi hanya dihenti sementara untuk siasat bukti baru, kata Peguam Negara. Jadi, bagi mereka yang dah bersorak, bagi mereka yang dah marah-marah, kononnya Zahid Hamidi dilepaskan, tidak ada macam-macam lah yang dikatakan. Ini sebenarnya yang berlaku. Kes Mahkamah Zahid Hamidi hanya dihenti sementara untuk siasat bukti baru, kata Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara dengan bantuan pelbagai pihak, terutama pihak penyiasatan, masih menyiasat ke semua bukti baru berkaitan kes dana Yayasan Akal Budi yang melibatkan Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peguam Negara Ahmad Terudin Muhammad Saleh berkata, sebarang keputusan sama ada mendakwa semula timbalan Perdana Menteri itu, mendakwa pihak lain yang berkaitan atau sebaliknya, akan dibuat selepas siasatan lebih terperinci dan komprehensif selesai. Beliau berkata jabatan itu tidak pernah menggunakan perkataan menarik balik dalam kes melibatkan Ahmad Zahid Hamidi, sebagaimana yang disebut dalam kenyataan Majlis Peguam Malaysia pada Khamis. Dalam hal ini, jabatan ini menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut yang antara lain menyatakan bahawa jabatan ini kononnya telah dengan sendirinya mencemarkan reputasi dan kredibilitinya. Jabatan ini sekali lagi menegaskan bahawa
Peguam negara hanya melaksanakan tugas dan kewajipan beliau sebagaimana diperuntuk di bawah undang-undang sedia ada. Oleh yang demikian, jabatan ini berharap agar semua pihak dapat memberhentikan sebarang spekulasi menurutnya dalam kenyataan hari ini. Isnin lepas, Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan pecah amanah, jenayah, rasuah dan penggubahan wang haram, membabitkan dana Yayasan Akal Budi selepas 114 saksi memberi keterangan di Mahkamah Tinggi di sini. Ahmad Terudin juga berkata, Peguam negara dan Jabatan Peguam negara adalah pihak yang mempunyai kedudukan paling baik dalam membuat keputusan sama ada sesuatu pertuduhan harus diteruskan atau tidak berdasarkan pelbagai faktor. Beliau berkata ia turut melibatkan laporan daripada pihak penyiasatan dan representasi yang dikemukakan. Peguam negara serta Jabatan Peguam negara tidak boleh secara sembrono menolak representasi yang dikemukakan oleh mana-mana tertuduh. Sebaliknya, perlu meneliti setiap butiran yang diberikan demi menegakkan proses undang-undang. Dalam kes berkaitan, keputusan Peguam negara menggunakan budi bicara beliau di bawah perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan tidak sama sekali dibuat tanpa seberang asas maupun sewenang-wenangnya, apatah lagi akibat campur tangan mana-mana pihak, katanya. Ahmad Terudin berkata, representasi-representasi yang dikemukakan dalam kes Ahmad Zahid memiliki terlalu banyak butiran dan setiap representasi mempunyai lebih 200 muka surat tidak termasuk dokumen sokongan yang dilampirkan. Oleh itu, sudah tentu Peguam negara serta jabatan ini perlu mengambil masa untuk meneliti setiap butiran dan dokumen yang disertakan dengan penuh hema sebelum apa-apa keputusan dan tindakan boleh dibuat, katanya. Beliau juga berkata Peguam negara boleh memberhentikan pertuduhan di mana-mana peringkat selagi penghakiman belum diberikan oleh mahkamah, dan ini termasuk di peringkat selepas kes prima facie telah dibuktikan. Penting juga untuk dinyatakan bahawa ini bukanlah kali pertama sesuatu pertuduhan itu diberhentikan selepas kes prima facie dibuktikan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Sekian dulu. Bye-bye.